guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Sekarang ini Firaun dan juga Walaun sibuk ya mengatakan kononnya Melayu terancam, kononnya Islam terancam. Sahabat-sahabat semua, pernahkah Anda terfikir siapa sebenarnya yang terancam? Adakah poket daripada Firaun ataupun daripada Walaun-Walaun ini yang tidak dapat ya, kantong mereka sudah mula kosong kerana tidak dapat menyakau, tidak dapat makan gaji buta dan sebagainya. Jadi mungkinkah ya sebenarnya yang terancam itu adalah geng-geng lebay ini, geng-geng pertikaian nasional ini. Itu persoalannya sahabat-sahabat semua, kerana ya mereka tidak henti-henti ya memainkan isu sentimen bangsa, agama, dan yang paling teruk lagi sahabat-sahabat semua, pemimpin-pemimpin seperti Sanusi, pemimpin-pemimpin dari Walaun Tit, ya sanggup mempergunakan, ya memanipulasi kenyataan daripada Sultan. Ada pula yang memperleke, menghina sahabat-sahabat semua. Siapa sebenarnya yang menderhaka ini? Adakah DAP yang dijadikan mangsa semua yang salah DAP? Ya, itu antara satu persoalan yang perlu untuk kita fikirkan sahabat semua. Jadi menarik hari ini adalah pencerahan padu daripada YB Steven Sim yang memang terkenal dengan komitmen kebaikan beliau membantu tanpa mengira bangsa, agama sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya mau kita mendengar sendiri pencerahan ya daripada YB Steven dengan tuduhan fitnah kononnya Melayu dan Islam terancam ini. Minta izin menurun luka, masuk ikan manca warna. Minta izin membuka langkah, masuk medan berwacana. Ini tulis sendiri. Dan memang menjadi pegangan prinsip saya sejak dulu lagi. Sebelum berkawan dengan kawan kita baju biru lagi, prinsip saya, politik ini ialah medan untuk berkhidmat kepada rakyat dan medan berwacana. Bukan medan untuk kebencian, bukan medan untuk caci maki, dan jauh lagi medan untuk mencarut. Setuju atau tidak? Saya punya anak umur 9 tahun. Di rumah tiap-tiap hari kita ajar mereka kena bersopan santun, jaga tata tertib, jaga budi bahasa. Sebab ini kesusilaan, kesopanan, ini rukun negara kita. Kena jaga akhlak dia. Dan saya tidak tahu macam mana nak terangkan kepada anak saya apabila di rumah ibu bapa kata jaga tata tertib, jaga budi bahasa, tapi bila dia tengok YouTube pembesar-pembesar negara, wa imam seorang yang berpangkat menteri besar boleh caci maki, boleh mencarut. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan. Dan bukan saja penyokong-penyokong dia tidak rasa jijik, malah mereka bersorak. Saya rasa benda ini kita kena tolak. Saya dalam politik sebab kita nak berkhidmat kepada rakyat, sebab kita nak berbahas tentang idea. Dan saya tahu, memang kalau cakap tentang bahas, tentang idea, berwacana, dia tak mampu. Setuju atau tidak? Tan Sri Mahyudin Yassin, saya panggil Tan Sri sebab saya hormat orang lama dalam politik. Dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX ini tidak berfungsi. Hei, ingatkah lagi zaman Tan Sri Mahyudin Yassin urus pandemik gagar, urus ekonomi gagar, urus politik gagar, urus kebajikan rakyat gagar, sehingga rakyat terpaksa kibar bendera putih. Ingatkah lagi Tan Sri Mahyudin Yassin? Itu pun dia ada hati nak cakap kat PMX. Kalau bab ekonomi memang dia tak boleh lawan kita. Saya nak cerita satu. Tahun lepas, kalau kita masih ingat lagi, tahun lepas kita nampak zaman dia lah, zaman Perikatan Nasional. Kita nampak Elon Musk. Siapa Elon Musk? Elon Musk ni tauke syarikat kereta elektrik EV yang terbesar di Amerika Syarikat, Tesla. Tahun lepas Elon Musk pergi jumpa dengan Jokowi. Ada baca berita ni? Kalau ada baca, tepuk sikit tangan. Nak tahu berapa ramai yang baca. Ketika itu, rakyat Malaysia rata-ratanya rasa pasrah. Kenapa? Sebab kita tahu
Ekonomi kita dah gagal, diuruskan oleh kerajaan yang gagal. Itu sebabnya pelabur-pelabur asing, syarikat-syarikat teknologi tinggi, syarikat besar, semua lari pergi ke negeri jiran. Pergi ke Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, lagi tak payah cakap. So ketika itu kita rasa habislah. Elon Musk nak pergi Indonesia jadi Mas Elon. Tapi mujur. Mujur sebab tertubuhnya kerajaan perpaduan bulan 11 yang lalu, selepas PRU 15, merah dengan biru berkawan, bergabung dengan adanya kestabilan dan urus takbir baik. Belum sampai setahun, belum Elon Musk buka syarikat di Indonesia, Elon Musk Tesla sudah buka syarikat di Malaysia pada bulan April, ambil pekerja Malaysia dan mula beroperasi di Malaysia. Bukan takat itu. Baru-baru ini Elon Musk video call dengan PMX. Dia kata apa? Kita bukan takat nak bawa kereta EV, kereta elektrik. Kita nak bawa teknologi internet, kita nak bawa teknologi satelit ke Malaysia. Itulah hasilnya. Ada sebuah kerajaan yang bersatu padu, gabungan yang kuat, stabil, dan kerajaan yang pandai mentadbir. Bukan macam kerajaan mereka, gagal. Jadi hari ini dia nak habaq tentang urus takbir, tak boleh. Ekonomi tak boleh lawan kita. Nak cakap pasal jaga rakyat, dia tak boleh lawan kita. Jadi dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal apa? Dia cakap Steven Sim DAP. Dia cakap, orang UMNO sekarang kerjasama dengan DAP. Dulu bila dia kerjasama dengan DAP, betul, boleh. Dia kawan dengan kita dulu, betul, dia yang betul. Kemudian dia lawan dengan kita, dia juga yang betul. Dulu dia lawan UMNO, dia betul. Kemudian dia kawan UMNO, bawa muafakat, dia juga betul. Lah ni dia lawan balik UMNO, dia juga yang betul. Itu saja yang dia ada. Modalnya DAP. Hari ini, semalam saya di Sepang, saya berjumpa dengan Dr. Ashraf Wajdi, Setiausaha Agung UMNO. Jadi saya setiausaha organisasi DAP. Sebenarnya taraf kita sama dalam parti. Ya, dia rakan sejawatan saya. Sebab di DAP, Setiausaha Agung kita sama macam Presiden Parti. Manakala setiausaha organisasi, setara macam Setiausaha Agung. Jadi saya jumpa dengan dia. Dan saya bagi tahu kawan-kawan UMNO ketika itu. Saya kata, kita nak selesaikan benda ini hari ini juga. Ya. 4 perkara asas dalam perlembagaan. Dan saya mintalah, kawan-kawan baju merah dia dah tahu. Itu sebabnya dia yakin. Dia berkawan dengan kita tanpa was-was. Macam Zaitun. Dia yakin. Dia kata DAP ni okey. Sebab dia tahu. Tapi kawan yang biru ada. Mungkin ada kalangan yang tak hadir pada malam ni. Saya mintalah. Ada video, angkat keluar, buat TikTok, hantar kat mereka. Ini kenyataan setiausaha organisasi DAP. Ya, selepas Anthony Leok, Setiausaha Agung, Setiausaha Organisasi Steven Sim. 4 perkara asas hari ini ya. Ke nak tunggu sekejap. Bila kata action baru saya naik. Okey. 4 perkara asas dalam perlembagaan kita. Perkara pertama, agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. DAP sokong 100%, tidak ada masalah, selesai, beres perkara ini. Tiada pertikaian. Perkara kedua, Raja-Raja Melayu. DAP sokong 100%, tiada masalah, beres, selesai pada hari ini. Dan oleh sebab kita menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lah, kita menganjurkan kerajaan perpaduan ini. Jadi kita tak ada masalah. Yang lawan titah raja ialah siapa? Depa. Setuju atau tidak? Sebab Tuanku Agong, Baginda tahu kesusahan rakyat. 2-3 tahun, pandemik, gagal, politik tak stabil, langkah Sheraton dan sebagainya. Macam-macam isu. Sehingga negara jadi kacau bila porak-peranda. Jadi Tuanku bertitah. Hak yang biru, hak yang merah, ada ungu juga. Bersatu padu, gabung. Dan Tuanku kata, hak yang hijau pun join sekali. Betul? Betul lah, ada? Jadi,
Hak yang merah, hak yang biru, hak yang ungu, kita orang baik, budak baik. Kita menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi kita bergabung. Kita bergabung pada hari ini. Yang lawan titah itu siapa? Depa tak mau menjunjung titah. Itu kedua, raja-raja Melayu settle, tak ada masalah. Isu ketiga, perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu, pribumi Sabah, Sarawak, orang asli dan kepentingan sah kaum lain di Malaysia. DAP sokong 100%, tiada pertikaian, selesai, beres perkara ini. Perkara ketiga, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, bahasa rasmi kita. DAP sokong 100%, selesai, tiada pertikaian, beres perkara ini. Kita memang menghormati, malah kita menggalakkan rakyat pelbagai kaum majmuk di negara kita. Orang Cina boleh belajar bahasa ibunda dia, boleh cakap bahasa Cina. Orang India boleh cakap bahasa Tamil. Orang Melayu ada yang boleh cakap bahasa Arab. Dan kita semua boleh cakap bahasa English. Saudara-saudari, kemajmukan itu kekuatan kita, setuju atau tidak? Kita nak supaya rakyat kita boleh bercakap berbagai bahasa. Saya pengkaji sejarah sastra Melayu. Ada buku Hang Tuah, boleh pergi beli. Tajuknya Hang Tuah Adi Wira Bangsa. Nabila ada? Tak dengar kat sini. Hang kena guna mikrofon. Jadi bila saya kaji buku hikayat Hang Tuah, saya tengok leluhur orang Melayu. Bila dia tulis hikayat Hang Tuah, apabila imajinasi dia bayangkan tokoh Melayu, pahlawan Melayu yang hebat, Hang Tuah. Dia gambarkan sikap, sifatnya, bukan saja sekadar dia pandai silat, itu memang betul. Tapi dia juga pandai 12 bahasa. Itulah kekuatan tanah Melayu ini. Inilah kekuatan masyarakat majmuk di Malaysia ini. Setuju atau tidak? Tapi dalam keperbagaian ini, yang mengikat kita ialah bahasa kebangsaan kita, bahasa rasmi kita, bahasa Melayu. Itu DAP tidak ada masalah sama sekali. Orang kata, nanti ada kawan-kawan kata, DAP tak pandai bahasa Melayu, tak boleh cakap bahasa Melayu. Hampa salah orang lah. Kita bukan parti mereka macam itu, kawan mereka. Yang berbahaya, saya kenali saya, jahat lah, jahat lah. Kita bukan macam itu. Sebab dia dah tak ada modal. Jadi dia guna DAP, fitnah. Bab jaga ekonomi. Saya Kementerian Kewangan. Kita awal tahun ini, apabila kita nak buat unjuran tentang tentang pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, kita kata pertumbuhan ekonomi ini tak begitu mudah. Sebab baru pulih dari pandemik dan sebelah sana duk kacau, duk ugut, duk gugat nak jatuhkan kerajaan. Mereka memang tak fikir pasal ekonomi negara. Mereka tak fikir pasal rakyat. Sebab dia tahu, apabila keadaan ekonomi tak stabil, pelabur tak main, bisnes tak main. Tapi dia tak peduli. Sebab dalam otak dia, duk fikir kuasa. Jadi dalam keadaan itu, dan Bank Dunia dan sebagainya kata memang pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini agak perlahan, agak merudum. Jadi MOF tahun ini kita kata, okey tak apa, kita buat unjuran yang berhati-hati sikit. Kita kata tahun ini ekonomi Malaysia akan berkembang 4 hingga 4.5%. Itu unjuran. Tapi sebab ada kestabilan. Sebab ada urus takbir baik. Sebab ada pemimpin-pemimpin yang pandai urus takbir mentadbir negara. Tahun ini sehingga kini pertumbuhan ekonomi kita telah menjangkaui unjuran menjadi 5.6%. Nak cakap ekonomi, dia tak boleh cakap. Jadi dia cakap apa? Dia cakap, Pulau Pinang tidak ada azan. Itu dia. Pulau Pinang tidak ada azan. Ada orang Pulau Pinang sini? Ada? Tak ada? Sebab slogannya kita Selangor. Kalau saya di Penang, saya kata kita semua jawab Penang.
Okey, 1 minit lagi boleh. Okey, selesai cerita azan ni selesai. Saya ini orang Cina, kapiak. Jadi bab agama saya tak berani mengaku saya pandai. Saya tak pandai. Saya tak pandai. Tapi tak pandai saya, sedaif-daif saya dalam ilmu agama ini, saya tak berani guna perkara ini untuk jadikan bahan politik. Nak memperolok, nak mempermainkan isu azan. Saya kenal Mufti Perlis. Mufti Perlis kenal? Dr. Mazhar kenal? Dia orang BM, Bukit Mentajam, Kampung Mengkuang. Lah ni jadi mufti kat Perlis. Jadi apabila saya jumpa dengan Mufti Perlis bagi tahu saya, di seluruh Malaysia ini hanya ada 2 buah negeri yang azan subuhnya 2 kali setiap hari. Saya tak tahu lah, kapiak kan. Menghalu-angulkan kehadiran saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi kita. Okey, relax. Bagi saya habiskan cerita azan kat Pulau Pinang, kemudian saya serah mic. Boleh ya? Jadi saya tak tahu, tapi dia bagi tahu ada azan subuh 2 kali di 2 buah negeri di Malaysia ni. Satu di negeri Perlis, satu di negeri Pulau Pinang. Mufti bagi tahu ada azan. Saya tak tahu lah, saya tak bangun subuh. Kalau azan subuh ada 2 kali, macam mana mereka boleh kata tak ada azan? Itu yang saya katakan. Mereka sanggup fitnah, memperlekehkan benda agama ini. Kita tak berani. Kita tak berani. Sanggup demi untuk kerakusan kuasanya. Saya kat Kedah hari itu saya cakap, kenapa mereka kata tak ada azan, sedangkan azan subuh 2 kali? Kot-kot dia tak bangun subuh. Ataupun dia belum mandi wajib. Nah, Cina kat sana tenganga, tolong explain bagi dia. Jadi saya rasa di sini jelas. Pilihan kita 2 saja. Kita nak perpecahan, kebencian, carut, maki, hamun, marah, ataupun kita nak perpaduan. Dah lama kita gaduh hak baju biru. Sebab gaduh saya tak dapat kasih sayang ibu-ibu UMNO ni. Jadi sekarang kita nak bersatu padu. Sebab kita tahu perkara utama asas di depan kita bukan perbezaan politik, tapi macam mana nak bangunkan semula negara kita demi kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia sahabat semua, satu perkongsian yang padu terbaik daripada YB Stephen Sim ya. Bagaimana beliau membuat penafian ya tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh kaki-kaki fitnah daripada PAS dan juga Bersatu ini, khususnya Pertikaian Nasional sahabat semua. Dan juga penjelasan yang padu bagaimana DAP seperti yang digambar-gemburkan, kononnya DAP menjadi ancaman kepada Melayu, kepada agama Islam, semuanya itu adalah momokan politik. Politik murahan, ya, politik yang kononnya membina persepsi bahwa DAP ini adalah satu ancaman. Sedangkan yang menjadi ancaman adalah mereka sendiri. Ya, yang menunggang agama, yang menyesatkan ramai orang, anak-anak muda, yang menyatakan kononnya kalau tidak undi PAS masuk neraka, kalau melawan PAS itu musuh Allah, dan berbagai lagi perkara-perkara yang menyesatkan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Pertikaian Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja itu pandangan saya berkaitan dengan isu yang baru saja disampaikan oleh YB Stephen, yang seorang YB yang terbaik. Jadi sekiranya sahabat semua memberikan sebarang komen, berikan komen dalam ruangan komen, tapi komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walaun-walaun lebay-lebay, jangan sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kam-kam, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.